Dirgahayu tuanku, merafak sembah dan setinggi-tinggi ucapan tahniah ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Mustain Billah bersempena ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke Bawah Duli Yang Maha Mulia tuanku. Dirgahayu tuanku. Baik, hari ini adalah cuti umum buat semua rakyat Malaysia 7 Jun 2021 bersamaan dengan 26 Syawal 1442 Hijriah. Kepada mereka yang mungkin sebelum ini work from home, bekerja dari rumah ataupun essential services yang seringkali pergi ke kerja pada setiap hari, tetapi mungkin hari ini semuanya boleh mengambil cuti rehat sekejap daripada kerja, reset kembali, refresh sedikit untuk kita terus bersemangat menjalani hari-hari yang seterusnya dalam minggu ini. Baik, kembali lagi dalam Sejahtera Asia, pastinya menemani setiap hari di pagi anda bersama saya kali ini, Ghazali Zawawi, dan hari ini kita akan bawakan pelbagai topik menarik, itu yang pasti. Pertama, untuk blog ini kita akan bawakan kepada anda perkembangan semasa yang perlu anda tahu sebelum anda memulakan hari-hari anda. Blog yang kedua dan blog yang ketiga di Sejahtera Asia pagi Isnin ini, kita akan bersama dengan seorang pelakon tempatan, Haziq Fadullah, dalam topik Anak Sarawak kian menempa nama dalam bidang lakonan. Seterusnya, untuk blok yang keempat dan yang kelima, kita bersama dengan content creator ataupun pengasas TWF anak muda iaitu Faiq Mohamad dalam topik TWF Talk with Faiq, memupuk pembangunan belia melalui media sosial. Jom kita mulakan dengan perkembangan semasa pada pagi Isnin ini yang perlu anda semua cakna sebelum anda memulakan hari anda. Yang pertama, kita nak bawakan kepada anda dalam sebuah sidang akhbar maya semalam, Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin berkata ujian lisan dan amali sains akan dilaksanakan pada Februari tahun 2022. Manakala peperiksaan bertulis akan bermula pada Mac 2022. Dan dalam pada itu kita tahu bahawa PDPR yang bermula pada 13 Jun ini akan dilanjutkan 25 hari lagi. Kalau tahun lepas juga, kita sedia maklum SPM 2020 diadakan pada tahun yang seterusnya, iaitu pada tahun inilah, tahun 2021. Inilah yang kita katakan sebagai norma baharu, yang mana pelajar tingkatan 5 tidak lagi mengambil SPM pada usia mereka 17 tahun macam kita dahulu. Tua sangat kan? Tapi itulah realitinya, norma baharunya, yang mana kalau dahulu 18 tahun je kita dah mula nak cari kerja sambilan dan sebagainya. Tetapi berbeza, norma baharu kali ini mereka akan mengambil SPM pada usia mereka 18 tahun. Dan kalau saya dulu pada umur 18 tahun saya dah mula ambil lesen kereta dan sebagainya. Tetapi ada kebaikannya juga. Itulah yang kita katakan sebagai blessing in disguise. Maksudnya, tempoh persediaan untuk mereka menempuh ujian ataupun peperiksaan rasmi Sijil Pelajaran Malaysia ini lebih panjang. Maksudnya mereka mempunyai tempoh persediaan yang lebih efektif menghadapi ujian ini, kerana kita tahu SPM ini sangat penting untuk mereka memasuki ke peringkat IPT. Dan keputusan SPM 2020 iaitu SPM tahun lepas akan boleh mula diketahui pada 10 pagi 10 Jun 2021 iaitu pada Khamis ini. Menurut KPM, ada dua cara ataupun dua kaedah untuk kita semak keputusan SPM 2020. Pertama, secara dalam talian di pautan myresult1.moi.gov.my atau myresult2.moi.gov.my untuk mendapatkan keputusan penuh. Juga boleh melalui cara yang kedua, iaitu melalui SMS. Type sahaja SPM, jarak, nombor kad pengenalan, jarak, angka giliran dan hantarkan ke 68886 untuk mendapatkan ringkasan keputusan. Maksudnya, senang sahaja sekarang untuk semak keputusan SPM. Dua cara tadi. Pertama, caranya untuk kita dapatkan keputusan penuh. Yang kedua, melalui SMS tadi untuk mendapatkan ringkasan keputusan. Peperiksaan SPM 2020 tahun lepas dianggap paling mencabar dalam sejarah sepanjang 57 tahun pelaksanaannya, kerana buat julung kalinya peperiksaan awam itu adalah mengikut prosedur operasi standard SOP bagi tujuan mengekang penularan COVID-19. Jadi pada masa yang sama, nak ambil kesempatan juga nak ucapkan syabas kepada pihak KPM, kerana biar apapun keadaan kita, sistem pendidikan negara tetap dapat dijalankan seperti biasa. Baik, penonton di rumah ataupun di mana sahaja anda berada,
Melihat kepada keputusan SPM yang bakal diketahui oleh ibu bapa ataupun pelajar tidak lama lagi, iaitu pada Khamis ini, ramai juga ibu bapa mengeluarkan pendapat mereka yang mana keputusan untuk memasuki IPT selepas anak-anak mereka menduduki SPM ini perlu dilihat secara holistik, perlu dilihat secara menyeluruh. Yang mana kalau kita bezakan dengan SPM sebelum ini, mereka menjalani ujian tersebut seperti biasa, tetapi cabarannya lebih tinggi untuk pelajar SPM tahun lepas. Kata rata-rata ibu bapa ini, mereka berpendapat sekiranya hanya diukur dari segi keputusan SPM mereka, itu kedengaran seperti tidak adil kerana mereka menjalani ujian tersebut dalam tempoh yang lebih sukar. Jadi, ibu bapa memberi saranan kepada pihak kerajaan untuk membenarkan pihak Kementerian Pengajian Tinggi memilih pelajar SPM ini, lepasan SPM ini untuk masuk ke IPT dengan melihat keputusan dan aktiviti kokurikulum pelajar tersebut secara menyeluruh. Apa-apa pun, syabas dan tahniah kami ucapkan kepada KPM kerana biar apa pun keadaan yang dialami, sistem pengajian dan pendidikan kita tetap berjalan dengan lancar. Dan kepada para pelajar yang bakal menerima keputusan, tak kira macam manalah keputusan anda nanti, syabas kami ucapkan, tahniah kami ucapkan, kita anggap dia sebagai satu permulaan dalam kehidupan kita. Jangan pernah patah semangat. Okey? Baik, perincian yang seterusnya pastinya kita nak bawakan perkembangan semasa mengenai COVID-19 di Malaysia. Status terkini COVID-19 setakat semalam 6 Jun 2021, kes sembuh yang dicatatkan adalah sebanyak 5,133 dan jumlah kes sembuh setakat ini meningkat kepada 526,809. Kes baharu positif COVID-19 malangnya lebih tinggi daripada kes sembuh, yang mana kes baharu positif COVID-19 ialah berjumlah 6,241. Walau bagaimanapun, berbeza dengan hari Sabtu, ianya menunjukkan trend penurunan yang mana tidak lagi berjumlah 7,000 kes ke atas. Dan ini menyebabkan kes kematian yang dicatatkan semalam adalah 87 kes. Dan pada masa yang sama juga kami nak bawakan kepada anda bahawa daripada 87 kes kematian ini di Sarawak, di Bumi Kenyalang 4 kes. Di Malaysia 87 kes kematian, di Sarawak 4 kes kematian dilaporkan dan kes kematian ini dilaporkan di Kanawit, Sibu, Sarike dan Miri. Itulah kata orang dalam kita berjuang untuk melindungi diri dan keluarga daripada musuh halimunan COVID-19. Ada yang tumpas, ada yang tewas dalam perjuangan ini. Jadi salam takziah kami ucapkan kepada keluarga mangsa yang terlibat. Semoga terus tabah dan kuat menghadapi ujian ini. Ini menjadikan jumlah kematian di Sarawak, kalau hariannya semalam 4 kes kematian, keseluruhannya setakat ini 322 kes dan Sarawak mencatatkan kes baharu COVID-19 semalam 600 kes, menjadikan kumulatif kes setakat 6 Jun semalam adalah 51,171 kes di Sarawak. Kerajaan Sarawak juga pada masa yang sama mengalu-alukan kepada mereka yang berminat untuk memohon menjadi sukarelawan yang akan menguruskan pengurusan pengedaran vaksinasi di pusat pemberian vaksin PPV di seluruh Sarawak. Dan menariknya, selain mereka akan diberikan vaksin secara percuma sebelum mereka memulakan perkhidmatan mereka, mereka juga akan diberikan allowance bulanan RM2,400 bagi sukarelawan ijazah dan RM2,000 bagi sukarelawan diploma. Jadi, ini merupakan satu berita yang baik sebenarnya kerana dalam kita dapat berkhidmat, membantu orang lain, pada masa yang sama kita dapat menambah juga perlindungan kepada diri kita sendiri kerana kita boleh mendapat vaksin, dan dengan menjadi sukarelawan ini juga boleh menambah pendapatan kita secara tidak langsung. Jadi jangan lepaskan peluang ini untuk daftarkan diri anda sebagai sukarelawan bagi program pengedaran vaksin di Sarawak ini. Baik, berpindah kepada perincian yang seterusnya, yang mana hari ini pemberian suntikan vaksin AstraZeneca kepada mereka yang secara sukarela memilih vaksin itu menerusi tempahan janji temu akan bermula jam 8 pagi sekejap sahaja lagi. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS berkata terdapat 2 buah PPV AstraZeneca di Sarawak, iaitu Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK di Kuching dan Institut Kemahiran Belia Negara IKBN di Miri. Jadi tipsnya kalau kita lihat di Utama TVS pada malam ini, laporan dibawakan oleh Luqman Muhammad. Kata Luqman, sekiranya hendak berada di pusat pengedaran vaksin ataupun PPV ini, mereka yang bakal menerima vaksin ini disarankan
jangan datang terlalu awal. Kalau tak, akan membuatkan keadaan menjadi sesak. Memadai kalau datang 30 minit lebih awal. Itu adalah yang terbaik. Okey, kata orang early bird strategy kan. Kadang-kadang tak berkesan. Kadang-kadang lebih menyukarkan proses pengedaran vaksin tu. Jadi, eloknya datang 30 minit lebih awal. Jangan risau. Sekiranya anda dah mendaftar, insya-Allah anda akan menerima vaksin dengan selamat dan semuanya berjalan dengan lancar. Itu yang kita nak. Okey, jadi itu sahaja antara perkembangan semasa yang dipilih untuk dibawakan di Sejahtera Asia pada pagi Isnin ini. Jangan lupa untuk blok yang kedua selepas ini. Sekejap lagi kita nak rehat kejap, tapi selepas ini kita akan bersama dengan Haziq, pelakon tempatan Sarawak yang semakin menempa nama dalam dunia lakonan. Jangan ke mana-mana, okey? Jumpa sekejap lagi. Kembali lagi dalam Sejahtera Asia. Terima kasih banyak-banyak kerana terus setia bersama kami di TVS saluran 122 Astro dan MyTV. Sebenarnya kita nak sapa juga anda di rumah. Apa khabar semuanya? Diharapkan agar masa PKP ini banyak aktiviti yang anda lakukan dan banyak masa yang anda luangkan bersama dengan keluarga. Banyak sebenarnya yang saya lihat di social media yang orang kata banyak memanfaatkan masa terluang di PKP ini dengan mencuba benda yang baru. Salah satunya adalah bercucuk tanam di rumah. Ada mini garden di rumah. Ada yang orang kata menanam sayur-sayuran sendiri di rumah. Dan ni Gas nak bagi tips kepada anda. Sekiranya anda menanam sayur-sayuran sendiri di rumah, ada tak air rebusan ikan tu? Jangan buang tau, sebab ianya sangat bagus untuk tanaman anda. Anda siram sahaja kepada tanaman anda kerana air rebusan ikan itu mengandungi unsur nitrogen, fosfor dan kalium yang boleh membuatkan tanaman di rumah anda subur. Harap-harap agar orang kata teknik ini berkesan lah. Boleh memberi tips kepada adik-adik kakak di luar Asia yang mungkin bercucuk tanam di rumah. Okey, kita pagi ini untuk blok yang kedua ini kita bersama dengan seorang pelakon tempatan. Siapakah dia? Apa kata kita saksikan VT ini dahulu, okey? Udin lah dah. Kak Gia! Udin! Kak Gia! Udin! Ismail Daud Iswood. Udin anak Udin Galeman. Udin? Udin anak Galeman. Udin. Baguslah Udin aku dah situ. Anakku, menang menanda anak Udin ya. Bagayak madang kau tadi harapan. Jiwa Kita bola konsen! Artis! Jadi kami dengan JKT Kampung dah berbincang sebulan suara melantik Udin. Yang kita mula program tu ada disediakan bajet kah? Baru dah dia janji siap on time. InsyaAllah semuanya akan siap on time pula. Bagus ni, semangat anak muda contoh lah penyusun dia. Tapi aku tahu sebenarnya siapa Udin ya. Benarkahnya belajar sampai overseas? Overseas kah? Si overseas kah? Tidak itu yang penting. Bila projek jalan, duit kita makan. Kacak. Boleh sikit kami nak tanya sikit soalan? Apa ya? Sedih sikit tak ambil kami jadi bini kita baru? Kenanya sih? Mun si Udin ya lah. Jadi kita kampung. Mesti stay di kampung kita ya. Si Pak Yus ya. Si ada function. Tidak, Mada. Kita jadi ketua kampung-kampung tu, si ada function. Tu sebenarnya jadi tu. Duduknya ti kunang kasi siti tu Sudah tinggi ibah kita tu. Memang dah suka kita lagi. Kami orang suka Udin.
Telemovie sehari sebelum raya dah ada tak watak Udin tu tadi. Itulah sebenarnya tetamu jemputan kita pada hari ini. Jadi hari ini di Sejahtera Asia kita bersama dengan Haziq Fadullah. Assalamualaikum guys. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Salam Syawal sama Hari Raya. Salam Syawal sama Hari Raya. Masih lagi raya kan? Masih lagi raya. Selamat Hari Raya semua. Penonton di rumah, Haziq Fadullah adalah anak tempatan Sarawak yang kian menempena dalam bidang lakonan. Mana tidaknya dengan TVS sahaja sudah ada 5 telemovie. 5 telemovie. 1 drama. 1 drama. 5 telemovie tu setakat ini yang ongoing telemovie apa, Haziq? Yang ongoing yang baru selesai hari tu Sepaya. Dan yang akan datang Sapaya. yang akan datang Atok dan Alex. Atok dan Alex. Yes. Drama? Telemovie juga. Telemovie juga. Kalau drama coming soon apa? Drama coming soon, tak silap kalau tak bulan 7, bulan 8. Tilit-tilit cinta. Tilit-tilit? Cinta. Cinta tilit-tilit je. Abang kata orang Sarawak tilit-tilit lah. Kalau dalam bahasa Malaysia ni maksudnya dia intai. Intai cinta. Intai cinta. Kreativiti masyarakat tempatan kita yang semakin menjadi-jadi, itu perkara yang positif sekali dalam dunia kreatif, lebih-lebih lagi di Sarawak bumi Kenyal. Haziq, kita nak tanya Haziq. Ya saya. Kenapa letak nama Buaya Sarawak kat Instagram? Alamak. Yang pertama sekali, ramai yang tanya soalan ni. Ramai tanya. Sebab Kita boyak ke? Kita Sarawak memang terkenal dengan buaya. Betul. Okey. Hujang senang. Betul. Okay. Yang keduanya, saya nak cuba larikan persepsi orang yang buaya ni lelaki berdarat. Jadi saya nak bawa semangat buaya tu bagi kita orang Sarawak supaya dalam perjalanan sini saya tu biar lancar lah orang kata, semangat buaya tu ada. Kira buaya Sarawak ataupun sifatnya yang nak ditampilkan oleh Haziq adalah seorang pejuang lah. Ya, gitu bukan lah. setakat seorang kaki keranjang ke apa, Bukan. Kesana apa bukan. Okey, Zik, setakat tahun ini 2021 berapa tahun dah Haziq dah berkecimpung dalam dunia lakonan ni? Dunia lakonan ni, saya bermula dengan teater, pentas. Jadi saya berlakon waktu tingkatan 4. Kemudian saya menyambung pengajian dalam bidang lakonan di Universiti Melaya dalam ijazah sarjana bunda. Okey. Kemudian grade saya menjadi kru. Kru belakang tabir untuk 2 tahun. Dan kemudian saya diberikan peluang untuk berada di depan kamera pertama kalinya pada 2019-2020 tak silap. Dan baru je lah. Baru lagi. Dan inilah tahun kedua ataupun tahun ketiga saya berada di depan kamera. Wish, baru beberapa tahun dalam dunia lakonan ini. Tetapi Alhamdulillah setakat ini bayangkan dalam setahun sahaja sudah ada 5 telemovie. Satu drama itu rezeki. Dalam dunia lakonan ini yang mungkin tak berpeluang untuk dirasai oleh segelintir mereka yang bergelar pelakon di luar sana. Tapi kita nak tahu juga Haziq, adakah Haziq ni memang merancang ataupun berminat untuk menyertai dunia lakonan ini sejak bangku sekolah lagi ke macam mana? Ya saya. Sebab tapi waktu kita sekolah dulu, kita ada satu ketakutan tau bila kita nak jadi artis ni. Bila kita beritahu kita jadi penyanyi, cikgu akan suruh kita menyanyi. Jadi bila kita nak beritahu kita jadi pelakon, kita akan disuruh berlakon. Jadi waktu tu stage fright lah masa tu. Waktu tu saya masih lagi menyimpan hasrat untuk jadi pelakon. Sampailah saya tingkatan 6, saya nekat untuk pergi Semenanjung untuk mencubakan diri dalam bidang lakonan. Dekat Universiti Malaya, UM, Haziq ambil jurusan apa? Ijazah sarjana muda, seni persembahan, pengkhususan dalam drama, dan saya punya major adalah lakonan. Memang orang kata kena lah dengan karier yang diceburi sekarang ni kan? Okey, watak Udin dalam sehari sebelum raya tu. Boleh ceritakan sikit mengenai watak Udin? Kita tahu watak Udin itu adalah seorang mungkin budak bandar yang pulang ke kampung dan berjumpa dengan pelbagai kerana makcik-makcik, pakcik-pakcik di kampung ya. Ada yang penjahat, ada yang pak sahur. Boleh ceritakan sedikit cabaran kita masa kita memegang watak Udin ya? Boleh, cabaran? Cabarannya sebenarnya watak Udin tu dekat dengan saya sebab Udin tu dia berkelana di bumi Semenanjung ataupun bumi overseas selama 10 tahun. Saya sendiri pun dah berada di bumi Semenanjung 10 tahun. Cuma saya balik setiap tahun lah. Udin tak balik setiap tahun. Itu je. Cuma cabarannya saya perlu menambahkan elemen-elemen drama yang Udin dah lama tak balik, tak kenal orang semua. Dia bukan sombong, cuma dia punya kenapa dia tak balik tu. Itu saya kena letakkan kat situ. Sebabnya dia sebenarnya dia frust dengan kampung tu, dengan cinta pertama dia Melati. Berapa lama agaknya kita nak tahu jugalah. Mungkin ramai sebenarnya anak-anak muda di luar sana yang turut mempunyai keinginan yang sama untuk terlibat dalam dunia seni lakonan ini. Apabila menerima senaskah skrip ataupun jalan cerita tu, berapa lama masa preparation ataupun masa persediaan yang diambil oleh Haziq sebelum Haziq betul-betul bersedia untuk berlakon on set? Berapa lama Haziq nak menghayati watak tu? Dia bergantung kepada
telemovie, drama ataupun filem. Okey. Kalau telemovie tu saya memerlukan mungkin sehari tu je untuk saya memahami naskah. Mungkin drama dia agak lama sebab drama ada yang 13 episod, ada yang 25 episod, 30 episod. Jadi mungkin memerlukan beberapa hari untuk saya menelaah skrip yang banyak tu. Okey. Kalau 30 episod, 30 skrip lah. Sehari saja untuk telemovie dalam sehari saja. Telemovie sehari saja. Oh, ini Untuk pro ni. Bukan. Bukan pro, bukan. Tapi anak muda ini kalau anda boleh lihat orang kata disiplin beliau di set memang tip top sekali. Memang seorang yang sangat menepati masa dan apabila bekerja dengan pelakon-pelakon yang lain, beliau sentiasa memberikan kerjasama. Bila berlakon dengan pelakon-pelakon baru, sebab kalau kita lihat dalam sehari sebelum raya tu ada juga mereka yang terdiri pada pelakon baru, seperti contoh watak utama perempuan, wanita tu ada pelakon baru. Macam mana Haziq menyesuaikan diri? Macam mana Haziq memberi teguran? Sebab kadang-kadang kita tak tahu personality ataupun karakter seseorang itu. Jadi bagaimana Haziq memberi teguran dan bekerjasama dengan pelakon-pelakon baru ni? Okey. Kalau untuk bercinta dengan lelaki perempuan ni, saya akan bawa dia bercinta dalam set. Bukanlah bercinta betul-betul, tapi saya akan macam mungkin saya akan bermain dengan dia, wahai melati secita hati. Mungkin saya akan bermain dengan dia supaya dia ada rasa tu sikit. Tapi lepas set tu tak adalah, kita jadi kawan biasalah. Cuma bila nak masuk scene tu je, saya akan buat dia rasa cinta dengan saya. Kalau scene tu gaduh, saya akan buat dia rasa marah dengan saya. Macam tu. Kalau pelakon lain, lelaki, saya punya sparring tu Eastwood. Okey, Eastwood ni dia ada problem dengan dia punya sebutan. Vocabulary dia. Jadi saya banyak mengajar dia macam mana nak mamba, macam mana nak semua tu. Betul. So itu je lah saya yang boleh saya bagi dekat dia orang. Yang boleh saya orang kata turunkan sedikit ilmu yang saya ada dekat Bagaimana Semenanjung. penerimaan mereka? Alhamdulillah dia okey. Okey. Dia okey, dia terima dan dia orang sangat suka bila saya memberi. Okey. Zik, kita tanya juga perbezaan Haziq bekerja dalam situasi dunia lakonan ataupun produksi di Sarawak berbanding dengan di Semenanjung. Sebab Haziq juga pernah membintangi drama ataupun pernah berlakon di Semenanjung sebelum ini. Apa perbezaannya Haziq nampak pada pandangan Haziq? Perbezaan yang paling ketara adalah bahasa lah, logat. Logat dia. Mungkin di Sarawak saya lebih selesa menggunakan logat saya sendiri. Saya boleh bermain lagi dan mungkin di Semenanjung saya terpaksa switchkan saya punya orang kata apa, terpaksa bercakap dalam bahasa Semenanjung lah. Bahasa pasar Semenanjung lah. Mungkin di situ cabaran ada sikit, itu perbezaan dia. Tapi Haziq cakap Semenanjung okey kan? Benda rumah rasa macam boleh rasa macam orang Semenanjung juga kan? Dah lama kat sana ke? 2 tahun kat sana. Kolej berapa dulu kat UM? Kat UM Kolej Kediaman Tuanku Bahi. Kolej nombor 2? Yes. Saya kolej 12. Dr. Nazrin Shah. Zik, selain daripada pelakon, apa juga pekerjaan yang Haziq idamkan? Tapi Haziq akan jawab selepas ini. Jangan ke mana-mana. Hanya di Sejahtera Asia pagi Isnin ini. Pagi Isnin ini kita bersama dengan Haziq Fadullah, anak seni ataupun pelakon tempatan yang kian menempa nama dalam dunia lakonan. Jadi Haziq, terus sahaja ke soalan yang saya kira sangat penting untuk diketahui oleh bakat-bakat muda di luar sana. Apa sebenarnya kriteria hari inilah dengan melihat status quo pada hari ini, apa yang perlu ada pada seseorang pelakon itu untuk mereka terus kekal relevan dalam industri yang mencabar ini? Bagi pendapat Haziq macam mana? Okey, untuk saya sendiri, saya pun tak tahu apa yang berlaku dengan saya untuk 5 tahun akan datang, saya masih relevan ke tak. Tapi bagi saya, mana-mana industri seni ke, industri F&B ke, dia memerlukan 2 benda ni. Yang pertama, disiplin. Yang kedua, adab. Disiplin, adab. Attitude. Bagaimana pula dengan mungkin faktor bakat ataupun populariti? Macam mana Haziq melihat kedua-dua faktor ini juga boleh membantu terhadap jangka hayat seseorang artis dalam dunia lakonan? Memang sangat membantu untuk membuatkan kita kekal relevan dalam industri seni. Tapi bagi saya, kita anak seni ni kita dibahagi kepada 2 tau. Kita ada yang gifted, memang Allah ataupun Tuhan dah bagi dia bakat yang betul bakat, memang dia tak buat apa dah, memang dah berbakat. Lepas tu ada juga yang perlu berlatih, yang perlu
pergi kelas, yang perlu mencari cikgu, yang perlu mencari guru untuk menjadikan dia punya lakonan ataupun dia punya nyanyian lebih mantap. Jadi saya ni Zik, saya orang kata saya mungkin sedikit orang kata dapat relate sikit myself with that situation. Kalau saya memang memerlukan latihan lah Zik. Saya ni jenis yang kalau berlakon watak kayu, watak tiang, watak menangis tepi kubur, watak yang tertentu saja. Maksudnya saya tak ada bakat lah. Saya sendiri pun walaupun saya ada degree dalam lakonan, saya dah berlakon dalam banyak drama ataupun telemovie, saya masih memerlukan latihan. Balik rumah saya akan buat Jadi Haziq adalah dalam kategori anak seni yang belajar, bukan gifted. Bukan, saya belajar. Saya pun kayu juga. Saya belajar. Okey, cakap pasal kayu. Ya. Kita nak tanya Haziq Ya. mengenai satu komen daripada seorang pengarah ini terhadap seorang Insta famous yang Okey. mana baru-baru ini dikritik berlakon ibarat kayu. Pandangan Haziq macam mana? Sebab dia Insta famous ni. Dia popular, pengikut ramai. Macam mana bagi Haziq bahawa selalu didedahkan dengan dunia seni, dunia populariti tapi masih berlakon macam kayu. Pendapat Haziq macam mana? Dah dapat followers banyak tu dah kira satu rezeki tau. Betul. Sebab kita memerlukan followers juga untuk kita kekal relevan. Itu penting juga. Itu penting juga. Yang keduanya, kalau kita menerima teguran, komen, sebaiknya apa yang kita patut buat? Itu persoalannya. Adakah kita mengambil tindakan dengan mengecam balik ataupun kita mengambil tindakan memperbetulkan diri? Bagi saya, Datuk Siti Nurhaliza. Betul. Datuk Siti Nurhaliza. Walaupun dia dah penyanyi nombor 1 Malaysia, dia masih memerlukan cikgu latihan dia, cikgu vokal dia, cikgu persembahan dia. Sama juga dengan semua anak seni, kalau anda merasakan yang anda belum cukup lagi mencapai KPI anda, pergilah cari guru, pergilah cari kelas, pergilah cari siapa yang boleh anda minta ajar ataupun beri ilmu. Ibu Fauziah Nawi. Ya, kita ada ramai. Kita ada cikgu vokal kita, cikgu Syafi. Kita ada ramai. Itulah never stop learning. Never stop Dan learning. cakap mengenai KPI pula. Kata orang kata segelintir daripada mereka yang pernah saya temui dalam dunia lakonan ini, KPI untuk kita terus relevan dalam industri ini adalah untuk kita mampu berlakon dalam filem, berjinak-jinak dalam perfilman. Dan Haziq setakat ini pernah berlakon dalam filem? Belum lagi. Belum lagi. InsyaAllah very soon. Tidak lama lagi. Doakan saya, insyaAllah. Haziq, apa sebenarnya perbezaan tu berlakon dalam drama dan filem? Yang mana satukah cabarannya lebih tinggi? Semestinya filem lah. Sebab Filem, mungkin kalau drama kita boleh siap. Tapi drama panjang episod dia, 13 episod dan sebagainya. Tapi mungkin dia berkenaan dengan kualiti, berkenaan dengan detail, semua tu mungkin di drama kita membuat 10 scene satu hari. Tapi filem mungkin 3 ataupun 5 scene je boleh siap dalam satu hari sebab dia memerlukan setup yang sangat panjang, dia memerlukan setiap perincian yang sangat kita perlu jagalah. Penghayatan watak tu bukan sahaja kena betul tapi kena-kena dengan situasi babak tu. Okey, Haziq. Selain daripada berlakon, saya. Apa juga pekerjaan dalam bidang hiburan ini, di bidang seni ini yang menjadi idaman Haziq? Ingin jadi penyanyi tapi tak boleh nyanyi. Penyanyi Tapi tak boleh nyanyi. Nama macam Anwar Zain. Okey, saya teringin nak menyanyi tapi saya tahu yang saya tak boleh menyanyi. Tapi antara cabang lain yang saya nak cuba adalah hosting ataupun pengacaraan. Boleh nampak waktu tu ada. Boleh nampak. Ini adalah anak muda kita. Sekiranya mereka sering kali pergi ke kursus-kursus lakonan dan sebagainya. Sebenarnya kursus lakonan ini bukan semata-mata untuk kita pandai berlakon untuk kita menjadi seorang pelakon yang hebat. Ianya sebenarnya juga untuk meningkatkan keyakinan diri kita, meningkatkan kemahiran PR kita dan sebagainya. Tak salah sebenarnya untuk kita tingkatkan self enrichment kita dengan mencuba sesuatu yang baru kan. Okey, Haziq. Okey. Sebelum ni Haziq dah berlakon drama, berlakon telemovie, memegang pelbagai watak. Setakat ini Udin, budak bandar, Sapaya, hero jejaka Melaya dan sebagainya. Apa lagi watak yang ingin Haziq cuba dalam dunia lakonan? Adakah nak jadi Pak Saok kah? Nak jadi orang jahat kah? Ustaz kah? Watak jahat yang menaikkan saya. Satu drama tu yang menaikkan nama saya. Tapi yang betul-betul saya nak, yang betul ada kat hati saya adalah watak aksi. Watak fighting. Yes. Action movies, action drama. Saya nak berlawan. Kenapa watak aksi ni sebab dia yang Haziq idamkan? Sebab yang pertamanya dia akan menggunakan banyak trik, banyak koreografi. Kemudian dia memerlukan stamina yang sangat tinggi. And then memerlukan stamina yang sangat tinggi dan memerlukan penghayatan yang sangat tinggi. Jadi saya merasakan yang fighting dia memang mengujilah kita punya
tahap lakonan Maksudnya juga. lebih susah watak tu, Yes. lagi nak Haziq nak bawakan watak tu Kenapa? Okey, itu satu perkara yang baguslah. Sebab sekarang ni kalau kita lihat antara mereka yang seringkali memegang watak aksi ini, kita ada Aaron Aziz, kita ada Hazrin, Syahizee Sam dan sebagainya. Mungkin anak muda Sarawak ini menjadi seorang pelakon aksi yang seterusnya, insya-Allah. Kita doa-doakan. Okey, mungkin kita lihat situasi sekarang ni, Zik. Pandemik COVID-19, tak ada sesiapa individu ataupun mana-mana pihak yang dapat terkecuali daripada terkena tempias musa halimunan ini. Bagi Haziq sendiri, seorang yang bekerja sebagai freelancer dalam dunia lakonan, bagaimana Haziq melihat rezeki Haziq setakat ini dalam situasi pandemik ini? Alhamdulillah, dia walaupun waktu PKP 2 minggu ni kita tak dibenarkan untuk buat penggambaran di luar. Okey. Di Semenanjung ataupun di Sarawak sendiri. Tapi orang kata apa, rezeki tu dia ada, cuma mungkin untuk 2 minggu ni dia tak adalah income tu. Tapi dia masih ada untuk saya bernafas esoknya. Itu je. Cuma saya risau kepada penggiat-penggiat seni yang lain kat luar sana, dan sekiranya kalau anda memerlukan bantuan, jangan segan silu untuk DM saya kat AG. InsyaAllah apa yang saya boleh bantu, saya akan bantu. Ini je yang kita boleh bantu sama kita kan. Kita jaga kita, itu yang paling penting setakat ini. Saling menolong antara satu sama lain, saling menyokong antara satu sama lain. Mereka yang terjejas kita tolong. Mana tahu kan hidup ini kan seperti bola. Kita kadang-kadang kita di atas, di bawah. Bila kita berada di puncak, tak salah untuk kita melihat ke bawah dan menolong orang lain. Okey, pesanan Haziq kepada anak-anak muda di luar sana yang mungkin sekarang ini takut nak mencuba bidang yang baru kerana stage fright dan sebagainya, pernah dilalui oleh Haziq juga. Pesanan Haziq kepada mereka supaya jangan takut untuk cuba sesuatu yang baru dalam hidup mereka. Baiklah, pesanan daripada saya, Boy Sarawak, satu-satunya boy yang anda boleh sayangi. Okey, apa yang saya nak cakap? Ingat Haziq, ingat Boy Sarawak. Okey, apa yang saya cakap pertamanya kepada anak muda di Sarawak, sekiranya ingin melakukan sesuatu, jangan pernah down dengan kata-kata orang. Itu je. Sebab biasanya kalau kita nak memulakan sesuatu, kita akan dengar kata-kata mulut-mulut orang yang sekeliling kita ni kan. Jangan buat, nanti kau fail. Biarkan, buat je. Itu saja. Terima kritikan, terima teguran. Turning negativity into positivity. Soalan terakhir sekali. Saya nak tanya sangat sebab melihat kepada bakat anak muda ini, saya sangat berbangga dengan kehadiran beliau di set Sejahtera Asia pagi Isnin ini. Siapa sebenarnya menjadi sumber rujukan Haziq ni? Pelakon idola Haziq sebenarnya? Di Malaysia? Di Malaysia dan antarabangsa. Antarabangsa saya meminati Reza Rahadian dari Indonesia. Di Malaysia, saya meminati, saya sebenarnya dia bukanlah pelakon terkenal, dia cikgu saya. Allahyarham M. Nasri Ayub. Dia pelakon teater dan dia merupakan cikgu pertama saya, cikgu lakon saya. Terima kasih Haziq Fadullah, anak seni tempatan yang kian menempa nama dalam dunia lakonan. Coming soon drama ataupun telemovie di TVS adalah? Di Atok Alex pada 13 Jun. Tak masa saya lupa tapi nantikan update saya, okey? Alright. Dan terima kasih juga Gas dan Sejahtera Asia. 13 Jun tak lama lagi hari Sabtu ini. Ya saya. Pukul berapa tu? Itulah saya lupa. Okey, 13 Jun hari Sabtu ini 9 malam tu pun kita ada juga filem dari Indonesia. Jadi banyaklah sebenarnya filem menarik, karya menarik yang kami pamerkan di TVS, saluran 1 Duda Astro dan MyTV. Terima kasih Haziq. Terima kasih. Pada anda di luar sana, blok yang ketiga dan keempat selepas ini kita akan bersama dengan seorang lagi anak muda, Faik Mohamad. Kita akan bercakap mengenai satu program beliau, Talk with Faik. Selepas ini semuanya hanya dalam Sejahtera Asia. Kembali lagi dalam Sejahtera Asia pagi Isnin 7 Jun ini. Kepada anda yang mungkin terlepas siaran langsung kami hari ini ataupun siaran sebelum ini, jangan risau. Boleh cari sahaja kami di YouTube TVS, search sahaja Sejahtera Asia. Okey, blok yang ketiga dan selepas ini blok yang keempat dan selepas ini blok yang kelima, kita akan bersama seorang lagi anak muda, Faik Mohamad, yang memang sangat aktif di social media sebagai content creator dengan program ataupun rancangan beliau
Talk with Faik. Tapi sebelum itu, apa kata kita saksikan VT ini? Silakan. Lesbian gay. Bisexual transgender. Okay. Okay. 3, 2, 1. Lesbian gay bisexual transgender. Oh, hit lah. Kamu hanya hidup sekali saja. You only live once. You only live once. You only live once. Tadi Syahriza tu, penyanyi muda Sarawak juga yang pernah sebelum ini menyertai program reality di Semenanjung Malaysia. Sekarang ini mewarnai lagi bidang konten creating ini di Sarawak, dan pastinya pada pagi Isnin ini kita bersama dengan seorang lagi anak muda content creator atau pengasas TWF, Faik Muhammad. Hai guys. Hello, selamat pagi. Apa khabar Faik? Alhamdulillah. Apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Selamat Raya, 26 Syawal lah itu. Oh, masih raya? Okey. Topik kita bagi Tok Faik adalah TWF, program kita tu memupuk pembangunan belia melalui media sosial. TWF adalah Talk with Faik. Banyak pengisiannya, seperti contoh kita ada TWF Info kan Faik? Yang mana ianya boleh ditonton melalui Instagram Faik Muhammad. Faik Muhammad tu nak eja dia, spelling dia FAIQ MHMD pada setiap hari Rabu dan Jumaat. Okey, lebih lanjut mengenai TWF ni Faik, mungkin boleh dikongsikan objektif program TWF ini dan apa juga rancangan yang ada selain daripada TWF Info. Okey, so pada asalnya program ataupun konten atas nama TWF ni yang juga membawa maksud Talk with Faik Muhammad ni bertujuan untuk memberi inspirasi untuk golongan muda, generasi muda dan belia lah. Tetapi bila dah lama berkecimpung dalam bidang ni, saya pun luaskan lagi konsep TWF ni lah. So konsep rancangan ataupun konten TWF ni dia boleh terbagi kepada 3. Okay, yang first tu TWF Seasons. Second tu TWF Gang, and the third one and the most recent one is TWF Info. Okay. So untuk TWF season ni, saya akan menjemput talent dan dorang sendiri yang akan menceritakan success story dorang. So sebab itulah dia memberi inspiration untuk penonton yang tengok. Ini TWF Gang. No, this one is TWF Season. Season ceritakan inspirasi anak-anak muda. Yes, betul. Success stories dorang. Dorang akan ceritalah pasal apa dorang punya kejayaan, kehidupan kejayaan dorang. Okay. So untuk tu dah ada 2 season tau. So macam untuk TWF dah 2 season dah? Dah ada 2 season. InsyaAllah ada lagi lah season next. Kalau ada rezeki insyaAllah. Untuk TWF Gang pula, dia ni saya menekankan menumpukan perhatian banyak kepada konsep togetherness without boundaries tau. So maksudnya saya akan kumpulkan golongan belia. Randomly dan wujudkan bonding di antara mereka tetapi melalui games lah. Yang inilah yang very entertaining, very sangat menghiburkan. Betul. Ada yang beri reaksi lah, betul. teka lagu raya lah, teka biskut raya lah. Okey, TWF Info pula. TWF Info ni saya banyak menumpukan kepada topik-topik yang hangat, topik-topik yang orang cakap perlu ada awareness untuk diceritakan kepada penonton. Ia juga menyumbangkan ilmu dan juga boleh memberi kesedaran kepada penonton. Cakap mengenai info ataupun to create awareness actually among youth ni, macam mana Faik pastikan yang talent tu mempunyai info yang sahih untuk disampaikan kepada halayak? Okay, so untuk TWF Info ni, apa yang kita orang buat is that the speaker itself kena ada qualification untuk menceritakan topik-topik tu. So sebagai contoh lah, kawan saya sendiri, which is dia memang certified nurse, memang kerja sebagai nurse. And then dia tahulah sedikit sebanyak medical stuff macam vaksin, COVID-19, dan dia adalah salah seorang fly nurse jugalah kan. Betul tak? So kita memang betul-betul cari siapa yang memang ada qualification untuk menceritakan topik-topik tu.
Dia macam ni tau. Bila golongan belia ni ataupun orang muda kita tu bercakap mengenai sesuatu perkara dari sudut yang mungkin mengenai satu topik lah mereka akan mempamerkan topik tersebut dari perspektif yang berbeza. Kadang-kadang apabila disampaikan secara santai, kita mudah nak faham dan sebagainya. Cabarannya pula Haziq, macam mana Haziq pastikan selepas video itu di-upload ataupun disiarkan di media sosial, bagaimana Haziq pastikan engagement bersama dengan anak-anak muda di luar sana itu ada, dan macam mana nak buat mereka faham terhadap info yang ingin Haziq Faik sampaikan kepada mereka? Okey, untuk pemahaman penonton untuk video saya pula, untuk TVF Info tu, saya suka video kita orang tu macam berdurasi yang pendek. Pendek tapi faham. So penggunaan dari segi kata pun sangat general. So semua orang akan faham lah apa yang speaker tu akan cakap. Saya akan brief dulu dengan speaker tu untuk cara-cara untuk dorang untuk menceritakan topik tu, membicarakan topik tu. So untuk saya ada viewers daripada Semenanjung juga. So macam untuk penonton yang berada di Semenanjung pula, kita orang ambil inisiatif untuk create subtitle Malay. But in KL slang lah. Untuk senang lagi untuk diorang faham. Lagi lebih santai lah. Ya, lagi lebih santai, betul. Dan saya sendiri lebih, orang kata, faham juga. Kadang-kadang apabila isu itu kita dengar daripada platform-platform yang lain, kita memang sudah faham. Tapi bila kita melihat video-video yang dibawakan oleh saudara Faik ini, secara santai, ia membuatkan kita lebih faham. Jadi, jangan lupa untuk check it out dekat Instagram, FAIQMHMD. Betul. Pemilihan talent tu penting juga. Betul. Adakah Faik hanya memilih mereka yang bergelar Insta famous sahaja? Proses pemilihan pada mulanya dulu kan, untuk first episode saya dulu, saya invite kawan saya sendiri tu. Sebab bermula dengan kawan sendiri Yes. Sebab saya tahu yang cara kerja saya belum ada lagi untuk dipamerkan untuk siapa yang saya nak invite untuk join saya punya content tu. So saya kena gain trust dulu. Sebab tu saya akan invite saya punya kawan dulu. Bila saya dah ada cara kerja tu, bila saya nak invite orang pun, orang akan tahu yang saya punya kerja tu macam mana. And orang pun ada put trust on me. Macam itulah. Berapa usia Faik tahun 22 tahun. 22 tahun. Yes. Macam mana boleh datang idea tu untuk mempunyai TWF ini? Macam mana boleh tiba-tiba macam ada inspirasi untuk membuat program macam ni? Okey. Semua ni start sebab saya juga seorang student daripada UiTM Shah Alam. Saya ambil degree. Pada masa tu saya nampak banyak kawan saya daripada Shah Alam. Diorang really working hard untuk menaikkan reputasi diorang. Sebagai orang yang sangat profesional terhadap sesuatu pekerjaan. Basically apa yang saya cuba sampaikan is that diorang ni sangat expose lah, you know. So macam mana saya tahu semua ni is that saya tahu daripada social media diorang. Diorang ni sangat orang cakap utilizing diorang punya social media sebagai platform untuk diorang create a career from it, you know. Career apa? Suatu pekerjaan tu boleh wujud atas apa diorang usahakan dalam social media tu. So daripada situ saya membezakan kita dengan cara mereka. No offense, tapi saya tak cakap semualah. Kebanyakan je. Tapi saya tahu orang kita ni still lagi ikut cara tradisional lah. Maksud saya macam pergi sekolah, belajar, lepas tu baru dapat kerja. So tapi beza dengan orang kat sana, terutama sekali golongan belia lah. Diorang ni sangat independent dan expose. Dan itulah yang memberikan inspirasi kepada saya untuk wujudkan satu platform melalui creating a video, a content untuk memberi semangat dan inspirasi kepada orang-orang kita untuk mulai kejar impian mereka mulai sekarang. Jadi melihat peluang kerjaya itu boleh dicetuskan oleh aktifnya dan efisiennya kita menggunakan social media ini. Sebelum kita berhenti berehat, Faik, kalau boleh Faik ceritakan sedikit macam mana seseorang individu itu, termasuk kita lah mungkin bekerja dalam dunia kreatif ini, boleh memaksimumkan penggunaan social media kita tu dengan sebaik mungkin untuk kita menyampaikan info kepada orang, and pada masa yang sama bertujuan untuk membuatkan orang ramai lebih dapat menerima ataupun tahu kehadiran kita. Macam mana kita nak memaksimumkan penggunaan social media tu bagi Faik?
Bagi saya Kena sentiasa post sekali seminggu ataupun kena Yes. post benda-benda berkualiti ke macam mana? Okay, so bagi saya lah kan, konten tu perlu orang cakap ada makna lah, ada benefits untuk orang share. Dia ada elemen shareable tu. Satu lagi kita kena shareable, kita kena consistently post video sebab kalau kita tak consistent post video, contoh macam saya every Wednesday and Friday. Kadang-kadang untuk konsep video lain pun ada dia punya timing dia lah. So consistent tu perlu juga sebab kalau kita tak consistent buat video, orang akan cakap yang kita ni sekejap-sekejap je. Oh, okey. Sekejap-sekejap je. Faham tak Kena maksud saya? konsisten Yes, dalam kena konsisten. menghasilkan konten di social media. Barulah strategi ini berkesan untuk mereka di luar sana lebih kenal kita dan peluang kerjaya itu boleh kita peroleh melalui social media ini. Selepas ini kita nak tanya Haziq sebab beliau seringkali muat naik video di social media. 3 program ni di bawah TWF. Ada TWF Gang, TWF Info dan TWF Seasons kan? Betul. Jadi macam mana masa tu? Kalau seorang tu bekerja tetap dan sebagainya, bagaimana nak atur masa? Nak buat konten lagi, nak bekerja lagi. Semuanya selepas ini kita nak tahu strategi Faik. Semuanya hanya dalam Sejahtera Asia. Jangan ke mana-mana. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan Sejahtera Asia pagi Isnin ini. Kepada mereka yang mungkin sedang bersarapan pada ketika ini, sudi-sudilah ambil gambar sarapan tu, hashtagkan kami Sejahtera Asia. Mungkin juga mereka sedang pecutan terakhir sekarang untuk menghabiskan puasa 6 kan. Selamat berpuasa kepada adik-adik kakak-kakak di rumah. Okey, pagi Isnin tu kita bersama dengan seorang anak muda kita melalui program TWF-nya di Instagram. Dan kalau kita check it out lah, kita intai program TWF di social media ini, kita ada beberapa anak muda yang bernama Yvonne Isabel, Farah Tania, kita ada Amir, MPP dan sebagainya. Pemilihan tu Faik, macam mana Faik buat? Adakah pemilihan itu dibuat berdasarkan jumlah pengikut mereka di Instagram ataupun melihat kepada bakat mereka ada ke macam mana? Proses pemilihan pada mulanya memang untuk first episode tu saya memang Kawan? Yes, kawan. Saya pun dah banyak interview kawan saya sendiri. Daripada situlah saya percaya yang orang dah tahu apa sebenarnya saya nak nak cuba usahakan. Lepas tu saya memang berani untuk invite siapa-siapa yang saya rasa sesuai untuk saya punya konten ni. So pemilihan tu tak semestinya influencer. Tak semestinya kan? Tak semestinya. Sebab ya seperti yang saya cakap sebelum ni, yang speaker tu dia bukan just ada status ataupun orang cakap social media dia banyak followers ke apa kan, bukan tu je. Dia kena ada qualification untuk cakap certain topics tu. So proses pemilihan tu biasanya saya yang akan invite orang lah, bukan orang yang akan volunteer ke apa. Tapi ada je yang volunteer. Dan bagus juga sebenarnya Faik, sebab setakat ini kalau kita lihat talent-talent yang dipamerkan oleh Faik di social media beliau, semuanya yang boleh bercakap, yang boleh menyampaikan info dengan jelas. Tadi Faik ada bertanyakan ataupun menceritakan kepada kita bahawa melihat kepada social media ini sebagai peluang karier dan pada masa yang sama boleh menjana pendapatan. Kita tertanya-tanya juga Faik, macam mana Faik memperoleh peruntukan ataupun bajet untuk mengadakan program TWF ini? Adakah Faik mempunyai pekerjaan lain atau macam mana? Ya, saya pun ada buat bisnes juga. So daripada bisnes tu saya dapat income, saya akan gunakan duit tu and then untuk buat konten ni lah. Sebab passion saya memang untuk buat konten. So sebab itulah saya memang akan ambil income tu and then sanggup untuk buat konten. Sebab saya rasa konten tu boleh beri saya macam puasan untuk saya.
Ini permulaan Yes. lah Selepas ini apabila lebih banyak buat konten, lebih banyak pendapatan yang dapat dijana, TWF ini adakah ianya hanya di Instagram saja ataupun sudah mula di-upload di YouTube mungkin? So pada masa ni kita orang baru je dapat post dekat saya punya Instagram, which is di atas nama username Faik Muhammad, Faik MHMD tu. Sebab kita orang ada goals tau, macam ada goals lah, which is our viewers sekarang ni paling tinggi pun 14,000 lah yang tengok. And then standard view pun 10,000 je untuk kebanyakan video kita orang. So macam our goals is to get 25,000 views at least. So daripada situ kalau dapat insya-Allah kalau dapat 25,000 daripada IGTV kita orang akan consider lah untuk masuk Dia YouTube. kena invite saya. Adakah saya masih layak? Boleh layak. Saya masih belia kan? Boleh belia juga. Okey Faik, kita lihat di social media TWF ini ada berkisarkan mengenai isu Israel Palestin, kepimpinan dan sebagainya. Terakhir sekali, mungkin bagaimana Haziq melihat peri pentingnya anak-anak muda kita, golongan belia kita di luar sana untuk sedar ataupun orang kata mempunyai kesedaran lah perlu untuk mereka mengetahui apa yang berlaku di sekeliling mereka. Apa peri pentingnya? So bagi pandangan saya lah, isu-isu semasa ni kan kita kena ikut, bagi saya penting lah untuk kita ikut. Sebab apa, kita sebelum tu kita kena ikut isu semasa tetapi perlu pastikan info tu sahih dulu. Yes, kalau ikut je tapi tak tahu di mana source-nya info tu, tak ada gunanya juga. Sebab boleh membahayakan diri kita juga sebab takut silap hari kena compound kan sebab sebar fake news kan, betul tak? So sebagai contohnya lah, semalam ada bencana banjir di berdekatan dengan rumah saya. Contoh je. Kalau saya tak tahu benda tu, esok lusa saya tak sempat untuk menyelamatkan diri daripada terkena banjir. So dari situ kita faham pentingnya mengikut isu semasa ni untuk menyelamatkan diri kita sendiri juga. Untuk menyelamatkan diri kita sendiri dan dikongsikan kepada halayak. Lebih-lebih lagi masa PKP ini kita kena pandai struggle dan survive kan untuk mencari apa hobi yang bermanfaat. Bukan sahaja untuk kita, tetapi untuk orang sekeliling kita. Percayalah, once you survive in this pandemic, you will survive in any challenge in the future. Terima kasih Faik Muhammad, seorang content creator, anak muda Sarawak kita yang semakin giat menghasilkan konten di media sosial. Ini sahaja Sejahtera Asia pagi Isnin ini kami bawakan kepada anda. Diharapkan agar info yang kami bawakan pada pagi ini memberikan manfaat kepada anda. Sekejap sahaja lagi, mungkin sekarang ini dah ramai di pusat pengedaran vaksin. Jadi selamat maju jaya kami ucapkan. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Sampai kita ketemu lagi, saya Ghazali Zawawi. Assalamualaikum. Jumpa lagi hanya di Sejahtera Asia. Daripada inspirasi, kami cetuskan inovasi. Assalamualaikum.